Selamat pagi guru dan rakan yang dikasihi sekalian. Saya Kam Ki In dari grup kumpulan 3 ingin membentangkan tajuk tentang kemurungan kanak-kanak. Apa itu kemurungan? Kemurungan adalah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu merasai kesedihan yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti harian. Ia berlarutan selama masa 2 minggu dan penyakit ini akan dihadapi oleh sesiapa sahaja tidak kira umur, jantina atau bangsa. Kemurungan juga boleh berlangsung sehingga berbulan-bulanan ataupun bertahun-tahunan. Selamat sejahtera kepada pencara. Nama saya Pang Jai. Hari ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang kemurungan kanak-kanak. Kemurungan merupakan sesuatu penyakit yang melibatkan perubahan perasaan, pemikiran, emosi, dan tingkah laku yang boleh menyebabkan kehidupan harian seseorang individu menjadi susah. Kemurungan boleh dinyatakan sebagai episode kemurungan tunggal atau berulang. Pemikiran penyakit adalah perlahan, jika bertindak panas dan pemikirannya disekat. Kemahuan menurun. Contohnya aktiviti sukarela. Penyakit adalah dihalang dengan getara dan berterusan. Kemerosotan kognitif membawakan disfungsi sosial pada pesakit dan menjejaskan prognosis jangka panjang pesakit. Kelima adalah gejala fizikal, terutamanya gangguan tidur, keletihan, hilang selera makan, penurunan berat badan, sembelit, sakit di mana-mana bahagian badan, kehilangan libido, mati, pucuk, amenorrhea, dan lain-lain. Selamat sejahtera kepada Puan Fazila. Nama saya Hugh Hui-Lin. Sekarang saya akan membentangkan tentang objektif kajian. Objektif kajian yang pertama ialah mengkaji faktor-faktor berlakunya kemurungan dalam kalangan kanak-kanak. Objektif yang kedua ialah mengenal pasti kesan-kesan kemurungan dalam kalangan kanak-kanak. Yang terakhir ialah mengenal pasti perbandingan antara kemurungan kanak-kanak di dalam negara Asia dengan kanak-kanak yang di negara barat. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faik bin Faisal akan menceritakan tentang pernyataan masalah kemurungan di dalam kalangan kanak-kanak. Kemurungan memberi impak negatif kepada tubuh dan mental kanak-kanak. Kemurungan menyebabkan masalah fizikal seperti obesiti, kekurangan gizi dan kelelahan. Bagaimana masalah ini berlaku ialah apabila kanak-kanak yang mengalami kemurungan, mereka akan tinggal di rumah, dan bagi kanak-kanak yang suka makan, mereka akan mengalami obesiti apabila mereka makan dengan banyak. Dan bagi kanak-kanak yang mengalami kemurungan, ada juga dalam kalangan mereka yang memilih untuk berkurung di dalam bilik dan tidak bergaul dengan ahli keluarga disebabkan kemurungan dan perasaan sedih yang berpanjangan. Jadi mereka akan kekurangan gizi apabila tidak menjaga pemakanan. Dan akibat daripada obesiti dan kekurangan gizi ini, mereka sering mengalami kelelahan. Bagaimanapun, kemurungan juga menyebabkan masalah mental kepada kanak-kanak. Apabila kanak-kanak mengalami rasa sedih yang berpanjangan, mereka asyik memikirkan rasa sedih mereka. Ianya mengakibatkan ingatan yang lemah dan juga membuatkan kanak-kanak lambat dalam membuat keputusan. Penyataan masalah yang seterusnya, ibu bapa kurang perhatian terhadap masalah kemurungan dalam kanak-kanak. Ini adalah tanggungjawab ibu bapa untuk mengetahui dan diberi pencerahan dan mengambil tahu tentang kanak-kanak supaya kemurungan ini dapat
dielakkan dan diubati supaya bilangannya yang kian meningkat ini dapat menurun pada masa yang akan datang. Sekarang ini kita akan membincangkan tentang faktor yang menyebabkan kemurungan kanak-kanak. Faktor yang berlaku kemurungan dalam kanak-kanak adalah dibahagikan kepada 3 faktor. Faktor keluarga, faktor persekitaran dan faktor sosial. Faktor keluarga kebanyakan daripada tekanan dari keluarga, kekurangan kasih sayang dan keganasan rumah tangga. Kekurangan kasih sayang akan menyebabkan kanak-kanak mereka lebih ingin mendapatkan perhatian daripada ibu bapa mereka dan sehingga kanak-kanak membuat sesuatu yang pelik untuk menarik perhatian ibu bapa. Keganasan rumah tangga seperti ibu bapa yang sering memukul anak-anak mereka akan menyebabkan anak-anak mereka tiada keyakinan dalam kehidupan seharian dan tidak takut untuk berkawan dengan orang lain kerana keganasan rumah tangga memberi tanggapan yang sangat teruk kepada mereka. Tekanan dari keluarga ialah macam ibu bapa yang sering memberi tekanan kepada anak-anak mereka dalam keputusan dalam akademik agar mereka merupakan harapan yang tinggi kepada anak-anak mereka, tapi anak-anak mereka berasa terlalu tertekan kerana tekanan itu tidak dapat dibebaskan oleh anak-anak mereka sehingga menjadilah kemurungan. Faktor persekitaran seperti persekitaran dalam sekolah juga akan menyebabkan kemurungan berlaku. Sekolah ada rakan-rakan dan guru. Rakan-rakan yang melakukan case bully juga akan menyebabkan kanak-kanak berasa menjangkiti kemurungan. Case bulian seperti boycott kanak-kanak itu akan menyebabkan kanak-kanak itu berasa sedih, tiada keyakinan untuk berkawan dengan orang lain lagi. Dan mereka tiada kawan dan tiada kawan untuk membebaskan tekanan mereka dan lama kelamaan ini akan menyebabkan penyakit berlaku. Dan guru-guru juga merupakan salah satu faktor kerana guru-guru yang tegas akan memberi tekanan yang tinggi kepada murid-murid mereka untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik. Tapi tekanan yang terlebih akan menyebabkan kanak-kanak menjangkiti kemurungan kerana takut tidak dapat keputusan yang baik. Akhir sekali ialah faktor sosial. Ketidakserataan sosial seperti kemiskinan, diskriminasi juga akan menyebabkan psikologi kanak-kanak terjejas. Ketidakstabilan ekonomi, ketidakstabilan sosial dan ketidakadilan sistem juga akan memberikan tekanan dan beban yang berat kepada kanak-kanak sehingga mereka dijangkiti kemurungan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kesan kemurungan kanak-kanak. Terdapat beberapa kesan kemurungan kanak-kanak yang diperolehi. Pertamanya ialah dari segi psikologi terhadap proses pembesaran dan perkembangan kanak-kanak. Kanak-kanak yang mengalami masalah ini akan menjadi kurang fokus dalam pembelajaran, sentiasa bersikap pesimis, mudah putus asa, suka membuat keputusan serta berasa gelisah yang akhirnya membawa kepada penurunan prestasi pembelajaran. Masa depan kanak-kanak terjejas. Kemurungan menyebabkan kanak-kanak tidak dapat menumbuhkan perhatian dalam pelajaran apabila di dalam kelas. Hal ini akan mengakibatkan mereka tidak memperolehi keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Selain itu, perubahan emosi.
Kanak-kanak yang sering tertekan akan mengalami berbagai perubahan emosi negatif. Seterusnya, perubahan tingkah laku kanak-kanak. Yang tertekan mungkin lebih kerap menangis, bertengkar dengan ibu bapa atau adik-beradik, terlibat dalam tingkah laku melulu atau ganas seperti bergaduh dengan orang lain dan melarikan diri dari rumah sebagai cara merendahkan kesakitan emosi mereka. Di samping itu, masalah akademik berlaku. Kemerosotan yang ketara dalam fungsi akademik seperti penurunan yang tidak dapat dijelaskan dalam grade atau markah ujian yang lemah. Seterusnya, masalah interpersonal. Masalah kanak-kanak mungkin menarik diri daripada keluarga atau rakan biasa. Berhenti menghabiskan masa di telefon dengan kanak-kanak, menghabiskan lebih banyak masa bersendirian atau kurang kerap keluar. Kanak-kanak juga mungkin menyadari bahawa kanak-kanak mula bersosial dengan lingkungan yang berbeza. Seterusnya, sakit kepala. Sakit kepala berpunca daripada pengecut otak yang berlaku daripada tekanan emosi atau ketenggaman fizikal. Yang akhir ialah berlaku insomnia. Ia merupakan masalah manusia yang tidak upayaan untuk tidur pada waktu malam. Pengidap insomnia biasanya merunggu kerana tidak berupaya menutup mata atau merehatkan mindanya buat melebihi beberapa minit setiap sekali. Baiklah, seterusnya ialah perbandingan kemurungan kanak-kanak antara Asia dan Barat. Yang pertama, kita tengok dulu kemurungan kanak-kanak di negara Barat. Di sini ada graf yang menunjukkan kemurungan kanak-kanak di negara Barat yang mana ianya meningkat 2 kali ganda, iaitu daripada 7% pada tahun 2009 sehingga 14% kemurungan yang dialami oleh kanak-kanak pada tahun 2017. Jadi masalah kemurungan ini kian meningkat saban tahun. Oleh itu, puncanya haruslah kita kenal pasti. Dan punca yang pertama daripada kemurungan yang dialami oleh kanak-kanak di Barat ialah penceraian. Penceraian sering berlaku lah di dalam masyarakat di Barat. Meskipun ibu bapa kanak-kanak tu ada yang tidak berkahwin kan. Budaya di sana, budaya di Barat, mereka tidak berkahwin. Tapi penceraian oleh ibu bapa itu masih berlaku. Jadi perceraian ini banyaklah impan negatifnya, dan pada kanak-kanak ini akan menyebabkan kemurungan, kesedihan apabila membesar tanpa ibu atau ayah. Jadi ini menyebabkan kesedihan yang menyebabkan kanak-kanak mengalami kemurungan di Barat. Berbanding negara di Asia, jarang penceraian itu ada, tapi tak sebanyak di Barat. Ya. Dan seterusnya ialah buli. Buli kalau dekat Barat memang banyak. Saya ada baca satu berita di Ukraine kot. Jikalau saya ada baca satu berita dekat Ukraine, di mana ada seorang kanak-kanak ni, dia dibuli secara mental oleh rakan sekelasnya, dan menyebabkan, dan apa tindakan oleh kanak-kanak tu, dia datang ke sekolah, dia rancang pembunuhan, dia beli senjata api, lalu dia tembak kawan-kawan dia dan cikgu dia. Ya, jadi dikenal pasti boleh. Jadi dikenal pastilah kanak-kanak itu mengalami kemurungan lah.
disebabkan oleh buli. Jadi buli juga berlaku dekat Asia jugalah. Tapi yang sangat ridiculous ialah di barat, sampai menyebabkan kanak-kanak berdendam, mengalami kemurungan, merancang pembunuhan. Itu mungkin tahap bulinya sudah sangat teruk di barat, menyebabkan kemurungan. Baiklah, yang seterusnya ialah kemurungan kanak-kanak di negara Asia, di mana terdapat pelbagai tahap kemurungan yang dikenal pasti dan dapat dilihat di dalam graf, di mana yang paling tinggi peratusannya ialah kemurungan yang serius ataupun kemurungan yang teruk. Jadi ini ialah masalah yang serius lah, kemurungan yang serius yang dialami oleh kanak-kanak di Asia. Jadi kita lihat puncanya, ianya berpunca daripada tekanan ibu bapa ataupun keibubapaan yang sangat tegas. Jadi kita tahulah kan, ibu bapa di Asia ni tak seperti ibu bapa di barat. Ibu bapa Asia ni sangat tegas, kan? Ada ibu bapa yang tidak membenarkan anak-anak dia berseronok seperti keluar rumah, jumpa kawan-kawan. Jadi mereka sangat tegas lah. Dan anak-anak ni tak berani nak lawan ibu bapa dia. Jadi mereka hanya patuh, dan disebabkan ketegasan ni ada apabila anak-anak mengalami masalah seperti buli ke, contohnya, mereka tidak berkongsi dengan ibu bapa, sebab ibu bapa ni mereka tegas. Jadi dia tegas yang menyebabkan takut, bukan tegas yang respect. Yang tu lain, sama. Jadi ada yang tegas sampai menyebabkan kanak-kanak takut. Jadi mereka tak berkongsi dengan ibu bapa dengan masalah mereka. Jadi ianya menyebabkan kemurungan lah. Apabila anak tak ada rakan atau teman untuk berkongsi, dan ibu bapa mereka juga tegas. Jadi saya ada baca luahan seperti luahan lah di berita atau artikel, di mana dia cakap, ibu bapa dia tegas. Kenapa? Orang tanya, kenapa kanak-kanak Asia ni dia tak keluar rumah? Jadi dia jawab, dia cakap, ibu bapa Asia ni tegas, tak macam ibu bapa di barat. Jadi mereka tak boleh keluar rumah suka-suka hati, nak berfoya-foya. Tak adalah berfoya-foya pun, just cuma berseronok kan, kanak-kanak kan, remaja kadang-kadang lah. Lepas tu, jadi kemudian bila dia besar, bila dia move out, berpindah daripada rumah ibu bapa, nak hidup sendiri, dia takut untuk bersosial lah, sebab dia tak keluar rumah kan. Ibu bapa dia tegas, dia tak keluar rumah, jadi dia takut bersosial. Dia ada masalah sosial lah juga, takut untuk gaul dengan rakan-rakan. Jadi kemudian dia cakap, apabila pada nak menguruskan diri tentang, bila pengetahuan tentang hal-hal luar, dunia-dunia luar ni, bila dia tak keluar rumah sebab tegas, dia rasa macam mentally, secara mental, dia punya mental 5 tahun lebih muda. Jadi dia macam kurang pengalaman lah tentang dunia luar. Dan ini menyebabkan kemurungan lah dalam kanak-kanak. Ya. Dan seterusnya, kemurungan kanak-kanak ni juga berpunca daripada tekanan pelajaran. Jadi kita juga tahu kanak-kanak di Asia ni semuanya dipaksa belajar. Jadi saya ada buat kajian, saya ada baca silibus di Asia ni sudah semestinya lebih susah lah daripada di barat. Dan yang saya baca di China, belajar di sekolah ni sekurang-kurangnya 9 jam sehari.
dan itu adalah perkara yang normal lah bagi kanak-kanak di Asia, kan. Tapi ianya menyebabkan kecemerlangan lah. Dan juga menyebabkan kemurungan terhadap kanak-kanak. Bagaimanapun, bila mereka di sekolah selama 9 jam, bila balik rumah, dia dibebani dengan kerja rumah yang banyak. Dan ini secara tidak langsung menyebabkan kemurungan terhadap kanak-kanak disebabkan tekanan pelajaran. Ya. Jadi, bagi saya, sistem pelajaran di Asia ni perlulah mencontohi Finland. Tak adalah boleh mencontohi Finland dalam pengurusan pembelajaran, di mana negara Finland ni sangat sukses pembelajarannya. Mereka memupuk kerjasama di dalam pembelajaran. Tak seperti diorang tak ada ujian seperti di Asia. Di mana Asia ni ada ujian, so adalah persaingan. Jadi di Finland tiada ujian, so tiada persaingan, dan mereka juga memupuk kerjasama dan juga mementingkan pemahaman dalam kehidupan. Mereka aplikasikan pelajaran dalam kehidupan. Mementingkan, itu yang lebih penting, yang mereka pentingkan, berbanding teori semata-mata yang memerlukan berjam-jam pembelajaran di sekolah, seperti yang berlaku di Asia, di mana ianya menyebabkan pembunuhan dalam kanak-kanak apabila tekanan yang kuat di dalam pembelajaran. Baik. Sekarang saya akan menyambungkan perbincangan kita, iaitu langkah-langkah mengatasi masalah kemurungan dalam kalangan kanak-kanak. Iaitu terdapat 6 langkah. Langkah yang pertama ialah meluangkan masa. Iaitu langkah yang perlu memberi peranan oleh ibu bapa. Ibu bapa perlulah sentiasa meluangkan masa mereka untuk mengelami perasaan dan menemani anak-anaknya. Sebagai contoh, mengeluarkan sekurang-kurangnya 1 hingga 2 jam dalam sehari untuk berbual atau berkomunikasi dengan anak-anaknya dan mendengar luahan anak-anak seperti masalah yang dihadapi oleh anak-anak daripada pembelajaran mereka, perasaan atau masalah yang dihadapi oleh mereka. Tingkah laku ini dapat mengurangkan tekanan emosi anak-anak melalui ibu bapa memberikan pandangan atau pendapat mereka. Langkah yang kedua ialah pendidikan hormat menghormati. Okey, ibu bapa perlulah memberi pendidikan tentang cara hormat menghormati kepada anak-anak, tentang bagaimana menghormati kepada rakan yang lain semasa pergaulan seharian. Hal ini kerana kanak-kanak yang mempunyai kecacatan atau kurang kemampuan dalam kemahiran sering menjadikan sasaran diskriminasi daripada rakan sebaya mereka. Maka dengan kemahiran hormat menghormati, anak-anak akan memberi kasih sayang yang baik atau banyak kepada rakan yang kurang upaya, agar mengelakkan individu demikian berasa dipandang rendah daripada orang lain. Langkah yang ketiga ialah mengurangkan menggokong anak. Langkah ini adalah sangat penting kepada ibu bapa kerana dengan zaman yang ini, ibu bapa sentiasa menggokongkan anak-anak dengan terutamanya dalam pendidikan pembelajaran mereka. Ibu bapa akan membimbangkan anak-anak mereka, maka ibu bapa akan menghantarkan anak-anak mereka pergi kursus seperti mempelajari piano atau tuition yang banyak. Situasi ini akan meningkatkan tekanan anak-anak. Hal ini kerana mereka akan berasa tekanan yang banyak daripada ibu bapanya.
Yang langkah yang keempat ialah memastikan persekitaran yang positif. Pihak sekolah perlulah memastikan persekitaran sekolah adalah sihat dan positif kepada pelajar. Hal ini kerana untuk mengelakkan kanak-kanak mengatasi masalah yang akan berlaku kemungkinan kanak-kanak seperti pembulian atau kes dipula oleh rakan-rakan lain. Yang langkah yang kelima ialah kempen kesedaran. Pihak kerajaan perlulah mengadakan kempen kesedaran terhadap masalah penderaan dan keganasan kanak-kanak. Kempen ini dilakukan untuk memberitahu para rakyat mengerti tindakan penderaan dan keganasan juga akan menjadi salah satu faktor berlakunya kemurungan dalam kalangan kanak-kanak. Maka ibu bapa sepatutnya bertanggungjawab untuk memberi kemudahan dan keperluan kepada anak mereka agar anak-anak tidak berasa rendah diri. Langkah yang terakhir ialah mengelakkan mengeluarkan di media sosial. Hal ini kerana dengan kegunaan sosial media akan membawa pelbagai perbandingan yang negatif antara satu sama lain. Media sosial sering mempamerkan segmen kehidupan orang lain yang telah diubah suai dengan teliti. Ini mungkin akan membuat kanak-kanak tidak berpuas dengan kehidupan mereka sendiri. Mereka mungkin juga membandingkan diri dengan orang lain dan mereka akan berasa diri mereka tidak sebaik orang lain. Selain itu, media sosial juga akan memberi tahap meningkatkan tekanan sosial. Kanak-kanak mungkin merasa terpaksa untuk mempamerkan kehidupan, penampilan dan pencapaian mereka untuk mendapatkan pengiktirafan dan pujian dari orang lain. Jika mereka tidak dapat memenuhi jangkaan ini, mereka mungkin merasa terhina dan kemurungan. Bukan itu sahaja, kesepian sosial. Walaupun media sosial menyediakan platform untuk menghubungkan orang lain, ia juga boleh menyebabkan rasa kesepian. Kanak-kanak mungkin menghabiskan terlalu banyak masa di dunia maya dan kurang mempunyai hubungan sosial yang sebenar, dan rasa kesepian ini juga bolehnya menyebabkan perkembangan dalam kemurungan. Simpulannya, semua pihak haruslah bekerjasama agar masalah kemurungan kanak-kanak dapat diatasi dan kanak-kanak memperolehi kegembiraan sekali lagi. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.